Jadi bab yang seterusnya sambungan daripada pengajian dahulu, yaitu al-babul hadi asyara fi ahwali yaumil qiyamah. Bab yang ke-11 pada menyatakan huru-hara hari kiamat. Kemudian firman Allah Ta'ala bagi Israfil bila sampai masa, tiup olehmu sangkakala, mengangin sangkakala, untuk mana tiupan yang pertama akan hancur seluruh alam ni. Habis. Kerana ku hendak menghimpunkan segala makhluk pada mahsyar. Jadi bermakna ni tiupan yang kedua lah. Jadi bila dibangkitkan malaikat Israfil, mana setelah mati dibangkitkan malaikat Israfil, tiup angin sangkakala yang kedua, dibangkitkan seluruh makhluk. Allah Ta'ala kata, aku hendak menghimpunkan segala makhluk di. Kemudian maka firman Tuhan yang Maha Tinggi dari himpunkan manusia, hai Jibril, pergilah engkau dengan beberapa daripada malaikat ke dalam syurga, dan suruh olehmu akan malaikat Ridwan bahawa memberi akan dikau mahkota yang amat besar, dan jenis pakaian, dan burak, dan selendang kebesaran, dan kain yang maha besar, dan bendera liwa'ul hamdi. Ini untuk Nabi Muhammad. Liwa'ul hamdi mana panji kepujian. Liwa' bahasa Arab panji lah, macam bendera panji al-hamdi. Yang aku jadikan sekalian itu bagi kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dulu ya. Maka mengambil ia Jibril akan mahkota itu dan liwa'ul hamdi, dan Mikail mengambil akan selendang dengan kainnya, dan Israfil mengambil akan jenis pakaiannya dengan 2 kasut, dan Israel mengambil burak. Burak ni kenderaan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW pada malam Isra, pada malam Mi'raj. Maka berhentilah mereka antara langit dan bumi. Maka Jibril pun berkata ia tiada manalah kuburnya Nabi Muhammad SAW. Maka bumi pun bergeraklah dan pecahlah tempat kuburnya Nabi Muhammad SAW, dan tiba-tiba bangkit Nabi SAW daripada kuburnya, padahal ia menyapu tanah debu daripada kepalanya yang maha mulia. Maka duduklah ia di atas kepala kuburnya. Ini keadaan bangkit. Malaikat itu pekerja Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang pertama yang akan dibangkitkan daripada kubur bila dia tiup angin sangkakala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ambillah mahkota, ambillah pakaian, ambillah selendang, bawa cari kubur Nabi Muhammad. Ketika itu keadaan bumi tak tahu di mana. Jadi malaikat datang. Kalau sekarang ada di Mekah, di Madinah, Qubbatul Hadra, kubah hijau. Kan kalau kita ziarah Madinah tu, di bawah kubah hijau tu, di situlah makam Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat pun datang, bila datang tengok di mana mencari kubur Nabi Muhammad, di situ bumi bergerak, pecah. Tempat makam Nabi Muhammad tu pecah, keluar. Dia menyapu badan. Kemudian maka meniliklah ia pada pihak kanannya dan kirinya. Nabi Muhammad pun memandang kiri kanan. Padahal tiada ia melihat akan Abu Bakar dan Umar. Itu tepi makam Rasulullah tu ada makam. Patutnya makam Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar. Maka bersabda ia, hai Jibril. Jibril pun datang kepada makam Nabi Muhammad. Hari apa ini? Dia tanya, hari apa ini? Maka berkata Jibril, inilah hari mensyafaatkan bagi umatmu. Maka sabdanya, di mana tempat umatku? Barangkali engkau tinggalkan mereka itu, ya Jibril. Tengok di dalam syurga.
Nabi Muhammad SAW bila bangkit, pertama bila ditanya hari apa ini ya wahai Jibril, bila sebut hari kiamat, umat aku di mana? Dia terus bertanya kepada malaikat Jibril, di mana umat aku? Itu kasih biasa kita ceritakan awal-awal. Yang dulu di dalam maulid pun saya dah cerita dah, bila hampir ajal Rasulullah, yang diingat siapa dah? Kita kan? Dia ingat kita ni umat yang bertuah, umat yang dicemburui kan? Umat-umat terdahulu mencemburui kita, rasul-rasul terdahulu mencemburui kita. Cemburu kenapa? Sebab kita ni Allah Ta'ala jadikan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Umur kita pendek-pendek, badan kita kecil-kecil ya. Tak sama umat-umat terdahulu, badan besar-besar, gagah-gagah, umur pun panjang-panjang. Tapi kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab ketua kita, kita letakkan ketua kita Nabi Muhammad SAW, orang yang hebat. Kalau dia orang yang hebat, bermakna kita sebagai umatnya pun hebat. Jadi yang pertama sekali Nabi Muhammad akan cari bila bangkit daripada kubur, makam Nabi Muhammad, dia cari di mana umat aku. Kan? Dia kata, di mana tempat umatku? Barangkali engkau tinggalkan mereka ya Jibril di dalam syurga, dan engkau datanglah khabar akan daku bahawasanya mereka di dalam seksa. Lihat olehmu hai sekalian sanak saudara, kasih sayang Nabi kita akan umatnya tatkala ia bangkit daripada kubur. Tengok, Tuan kitab ni dah sebut dah macam mana kasih sayang Rasulullah kepada kita. Kita ni umat yang dirindui. Selalu dah saya sebutkan, umat yang dirindui oleh Nabi Muhammad. Sebab itu kekuatan kita ni bila kita ni mengaji, bila kita Allah Ta'ala bukakan kepahaman untuk sampai kepada Allah Ta'ala, selalu dah saya sebut, hanya satu pintu sahaja. Pintu Nabi Muhammad SAW. Anta babullahi nalal murtajam. Kamulah pintu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencapai orang-orang yang berharap untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya satu ni sahaja. Jadi betapa sayangnya Nabi Muhammad. Kita ni umat yang dirindui, umat yang dicintai, kan? Umat yang ditinggalkan doa untuk kita. Nabi ada simpan doa untuk kita tak? Umat terdahulu habis dah doa Nabi-Nabi, dibagi atas dunia terus. Nabi Nuh, binasakan umat aku, habis dah doa tu. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain, doa-doa tak ada disimpan dah. Yang kita sahaja umat Nabi Muhammad, bertuah kita ni. Kalau setakat amalan kita banyak mana? Kan? Tetapi kalau kita meletakkan mahabbah, cinta, kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW, insya-Allah mudah-mudahan dengan berkat kasih sayang kita dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala beri pertolongan syafaat daripada Nabi. Jadi dia kata betapa sayangnya. Dia kata, hai sekalian saudaraku, kasih sayang Nabi kita akan umatnya tatkala ia bangkit daripada kuburnya, tiada lain ditanyakan melainkan umatnya. Kita ni yang ditanya dah. Zaman Nabi, umat yang hidup sezaman dengan dia, Nabi sayang sahabat Nabi. Tapi kita ni umat yang dirindui sebagaimana yang disebutkan. Saya datangkan kisah dulu apa dia? Nabi kata, ana mustaqun ila ikhwani. Ana mustaqun ila ikhwani. Apa dia? Aku amat merindui kepada saudara aku. Sahabat Nabi bertanya, alas Nabi ikhwanak? Bukankah kami ini saudara kamu ya Rasulullah? Nabi kata, lastum bi ikhwani. Kamu bukan saudara aku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni wa yu'minu bi. Saudara aku humul ladzina lam yarawni. Mereka yang tak biasa, mereka hidup selepas daripada wafat aku. Mereka tak biasa berjumpa dengan aku. Mereka beriman dengan aku. Hati mereka merindui aku. Itu ialah saudara aku. Nabi Muhammad menyebutkan kerinduan dia kepada kita. Nabi Muhammad menangis. Ya? Menangis Nabi Muhammad SAW. Jadi di hari akhirat pun sama. Awal-awal yang dicari, kita yang cari. Dia akan tunggu nanti. Dia akan cari, mana umat aku, mana umat aku. Dia asing terus, umat aku di sini, himpun. Dah himpun ramai-ramai,
Kan? Kepada Allah Ta'ala, ya Allah. Allah Ta'ala kata bangkit, angkat kepala kamu, minta apa yang kamu nak minta. Nabi Muhammad angkat kepala, ya Allah, umat aku dalam keadaan dahaga, ya Allah. Mereka ni susah hari ni, ya Allah. Berikan izin kepada aku untuk memberi minum mereka. Allah Ta'ala kata izinkan. Bila Allah Ta'ala izinkan, Nabi Muhammad akan pegang dengan tangan dia sendiri, yang akan bagi minum pada kita dengan tangan Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, cuba kita bayangkan. Tiada ditanya melainkan umatnya juga. Beruntunglah yang demikian itu umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang beruntung. Maka tiada diakuinya akan umatnya melainkan orang yang percaya dengan dia. Maka tiada diakui oleh Nabi Muhammad SAW akan umatnya melainkan orang yang percaya dengan dia, percaya dengan Nabi Muhammad, mengenali Nabi Muhammad. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita ni umat yang diakui oleh Nabi Muhammad, ya, kita akan dibantu dengan syafaat. Dan sekalian barang yang didatangkan seperti firman Allah Ta'ala dan hadis, maka serta diperbuat sekalian barang yang disuruhkan dan yang ditegahkan akan berbuat, dan yang ditegahkan akan berbuat. Apa maksud cakap bahasa lama, ya? Cakap bahasa lama. Kalau betul-betul kita sayang kasih kepada Rasulullah SAW, buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Bawa syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita hidup sekarang ni, kita bertuah, kan sahabat Nabi, zaman Nabi berjuang dengan air mata dan darah. Kita menerima agama Islam dengan mudah sahaja. Tidak. Islam kita keturunan. Coba kita fikir betul. Allahu Akbar. Dan lagi diiktikadkannya akan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kalau betul-betul kita sayang kepada Rasulullah, pegang i'tiqad kita, jaga i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Ya? Pahami makna la ilaha illallah, bahawa Allah Ta'ala menzahirkan Nabi Muhammad SAW atas dasar mahabbah, atas dasar kecintaan. Ya, Allah Ta'ala zahirkan Nur Muhammad atas dasar kecintaan. Untuk apa Allah Ta'ala zahirkan Nur Muhammad? Allah Ta'ala zahirkan Nabi Muhammad SAW ni untuk bawa manusia mengenal Allah. Kan, kita lupa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terlampau jauh perjalanan kita. Kan? Yaitu ma'atiqadkan Allah Ta'ala yang esa, itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan tiada beranak dan tiada diperanakkan seorang akan dia. Tiada sebangsa dengan seorang. Apa makna tiada sebangsa? Allah Ta'ala tak boleh kita nak serupakan. Sebangsa mana serupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa yang disebutkan di sini, inilah orang panggil hukum fiqh, hukum tauhid.
hukum tasawuf. Itulah orang yang beramal dengan fiqh tauhid tasawuf, orang yang kasih kepada Rasulullah. Ya, kita orang Islam, kita tak mempelajari i'tiqad yang sebenar, macam mana kalimah la ilaha illallah. Apa bukti kita kasih kepada Rasulullah? Kan? Kita nak berharap syafaat Rasulullah di hari akhirat nanti. Semua nak syafaat Rasulullah tak? Semua nak syafaat Rasulullah. Kita nak masuk dalam bawah doa Rasulullah. Kan, doa yang disimpan, Nabi akan berdoa apa? Di atas siratal mustaqim. Nabi hanya kata 3 perkataan, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Nabi kata, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkanlah dia, ya Allah selamatkanlah dia. Itulah doa yang Nabi simpan untuk kita. Di atas sirat semua akan rasai, semua akan lalu doa. Doa Nabi yang akan lalu pada kita. Adakah kita biasa berselawat kepada Nabi Muhammad? Adakah kita patuh dengan syariat Nabi Muhammad? Kalau kita patuh, kita pegang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, mudah-mudahan di hari akhirat di atas siratal mustaqim Allah Taala bantu kita. Lepas siratal syurga. Sangkut siratal mustaqim, jatuh. Kekuatan yang ada pada situ, pada ketika itu hanya apa? Hanya doa Rasulullah ya. Kita kata doa Rasulullah ya. Bukan ada lain. Cuma kita tak mengenali Rasulullah, tak mencintai Rasulullah. Kita silap ya. Kadang-kadang kita bersandar di atas amal ibadat kita. Setengah mana amal ibadat kita banyak? Banyak mana amal ibadat kita? Kadang kita jahil dah, terutamanya dalam bab i'tiqad. I'tiqad tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ini lebih menyedihkan lah. Coba kita memahami insya-Allah. Yang terbaik Allah Ta'ala kurniakan kita kepahaman ma'rifat, timbul perasaan cinta, kasih sayang kita kepada Rasulullah. Kita tak biasa berjumpa dengan Rasulullah, kan? Semua tak biasa berjumpa dengan Rasulullah. Hatta dalam mimpi pun tentu tak kita biasa jumpa Rasulullah. Tak biasa berjumpa. Kan? Tapi kerinduan Rasulullah kepada kita tu ada. InsyaAllah Allah Ta'ala letakkan kerinduan kita. Mudah-mudahan dengan kerinduan ni, kekuatan kita untuk bersama dengan Rasulullah. Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakni katakan olehmu ya Muhammad, yaitu Allah Ta'ala Tuhan yang Esa. Allah Ta'ala lagi menyampaikan segala hajat, lagi tiada beranak dan tiada diperanakkan. Itu Allah Ta'ala menyampaikan segala hajat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ada sifat terkaya, sifat istighna. Lagi tiada beranak. Kalau Allah Ta'ala beranak, bermakna dia mati. Dan tiada diperanakkan, dia dilahirkan. Kalau diperanakkan, mana dia dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, dia ada permulaan. Kalau dia beranak, bermakna dia kena mati. Kenapa dia kena mati? Sebab anak tu waris. Betul tak? Anak tu waris tak? Kalau yang nama waris, mesti ada maurus. Mana orang yang mati, baru dapat waris. Jadi kalau Allah Ta'ala itu beranak, ada anak, bermakna dia kena mati tak? Macam kita lah. Kita meninggalkan anak, mati kita, anak kita dapat harta kita. Itu bahasa dia. Dan tiada baginya sebangsa dengan sesuatu jua pun. Mana sebanding, sekupu, sekutu, ataupun serupa. Maka barang siapa menduakan Allah Ta'ala seperti menyembah berhala dan kayu, yaitu membesarkan dan memuliakan yang tersebut. Mana membesarkan berhala, membesarkan sesuatu tiada diakui oleh Allah Ta'ala, maka jangan seorang mendengar dan mengikut akan kata syaitan. Jangan ikut. Jangan mendengar dan mengikut akan kata syaitan, seperti orang kafir Quraisy yang semasa dengan Nabi SAW dengan katanya, tiada kami menyembah akan berhala dan kayu dan batu, hanyalah kami sembah Allah Ta'ala jua. Maka sekalian yang kami sembah itu kerana mengikut ibu bapa kami yang dahulu-dahulu kala jua. Ini tak betul. I'tiqad bermakna ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga i'tiqad kita. Maksud kata Tuhan kitab ni apa dah?
jagalah i'tiqad kita, lebih-lebih lagi di akhir hayat kita. Akhir hayat kita pasti ke kita pun tak tahu ni, sama ada dalam kalimah la ilaha illallah ataupun lain daripada kalimah la ilaha illallah. Na'udzubillah. Kan kita takut. Saya dah cerita Ahmad Ibn Hanbal macam mana keadaan ketika dia nak meninggal. Dia ni sahibul mazhab, mujtahid mutlak, tapi bila hampir ajal, murid dia ajar kalimah la ilaha illallah, dia kata tidak. Ajar tidak. Bila sampai Allah Ta'ala sedarkan dia balik sebelum dia meninggal sungguh, murid ditanya, Tuan Guru, tadi ketika kami nampak nazak, kami ajarkan kalimah la ilaha illallah, tapi Tuan Syekh atau Tuan Guru menafikan, dia kata kalimah tersebut. Apa jawapan Ibn Hanbal? Jawab Ibn Hanbal, dia kata, aku tak menafikan apa yang kamu ajar, aku yakin apa yang kamu ajar, aku terima. Tapi ketika kamu ajarkan aku kalimah la ilaha illallah, ketika tu iblis tengah mengganggu aku. Supaya apa? Supaya iman aku rosak. Dia yang hebat macam tu. Ada gangguan tak? Ada gangguan. Ini yang kita ni jahil, saya tanya. Jahil, tauhid tak tahu, wujud qidam baqa, makna la ilaha illallah kita tak tahu. Kita nak mati, nak bawa apa, saya nak tanya. Nak mati kita nanti nak bawa apa? Confirm tak kita akan mati? Mati. Okey, itu penentu kita. Al-umur bi khawatimiha, Nabi kata. Segala pekerjaan ni pandang kepada sudah. Bukan pandang sekarang. Sekarang ni amal ibadat pun banyak, tak tentu lagi. Tapi Allah Ta'ala nak bagi kurniaan, alamat-alamat kebaikan atas seseorang ni. Ketika hidup tu Allah Ta'ala dah bagi dah. InsyaAllah, mudah-mudahan lah kan. Bagi ilmu, bagi kepahaman. Yang tu kita nak. Allah Ta'ala sayang pada kita. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kepada kita, Allah Ta'ala tak tunjuk jalan ni. Duk cara orang kampung mengaji, tak mau, apa pun tak mau. Hidup yang cari makan, keluar pagi, balik malam, berkeluarga apa semua. Itu kehidupan. Itu kehidupan, maaf cakaplah, kehidupan macam lembu kerbau. Kita jangan jadi macam tu. Kita orang mengaji ya, kita ada matlamat kita. Apa matlamat kita? Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah di dalam syurga nanti. Mudah-mudahan kita dapat memandang tajalli zat Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi. Anta ya Allah. Tuhan aku, ya Allah, kamulah maksudi yang aku maksudkan. Wa ridhaka matlubi. Dan redha kamu adalah tuntutan aku ya Allah. Redha kamu tak ada tuntutan aku. Di mana redha Allah Subhanahu wa taala? Dalam kehidupan kita di atas dunia, beramallah kita dengan syariat Allah Ta'ala. Jangan kita lalai. Pegang i'tiqad, bagi faham betul-betul. Saya cukup tekan masalah i'tiqad ni. Fiqh boleh kita belajar, kan? Tapi bab i'tiqad itu lebih lagi. Bab guna dia banyak. Itu keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengaji tauhid. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa dia? Yakni tiada kami menyembah akan mereka itu, yaitu berhala, melainkan kerana mereka menghampirkan kami kepada Allah Ta'ala akan sebagai hampir. Jadi ada perantaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena ada berhala baru sampai kepada Allah Ta'ala untuk menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala ada sekutu. Sekutu macam ni batal syahadah kita. Tapi yang kita pun ada sekutu juga. Apa makna sekutu kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sekutu kita dengan Allah Ta'ala iaitu dalam amal ibadat kita, dalam ilmu kita. Kalau kita merasai amal ibadat kita banyak, kalau kita merasai amal ibadat kita sendiri yang melakukannya, bukan semata-mata dengan kurniaan Allah Ta'ala. Sepatutnya otak kita berfikir, yang kita boleh main mengaji, yang kita boleh sembahyang, amal ibadat apa semua, kurnia Allah Ta'ala ya. Kalau bukan kerana kurnia Allah Ta'ala, kita ni sesilap lebih pada Fir'aun lagi. Terus terang saya cakap, kalau bukan dengan kurniaan Allah Ta'ala. Jadi untuk masa sekarang, kurnia Allah Ta'ala nyata tak atas diri kita? Nyata. Ni main-main mengaji ni kurnia Allah Ta'ala ni. Kalau bukan kurnia Allah Ta'ala, kita pun tak terdetik nak ngaji. Buat apa? Buat letih. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih. Syirik kita kadang dengan amal ibadat kita, syirik kita dengan ilmu kita, kalau kita merasa kita lah yang paling hebat sekali.
Semua ni patung wayang kulit. Sepatutnya kita merasa kita ikat yang berzat, bersifat, berasma, beraf'al, itu Allah Ta'ala. Yang lain itu tak ada. Yang lain itu kenyataan ataupun bayang-bayang. Dan lagi firman Allah Ta'ala, dia lari jauh dah ya. Dia lari jauh dah. Tadi kita cerita kiamat, sekarang dia dah lari macam mana cara tauhid. Kalau betul-betul kita bersedia untuk menghadapi hari kiamat, dia kata jagalah tauhid. Ini dia cerita tauhid ni. Jaga i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang ada pada diri kita ni. Macam mana kita nak menjaga? Kalau tak ada ilmu, tak boleh kita nak jaga. Dia dengan ilmu lah kita nak jaga. Itu penting sangat. Belajar. Kita tak akan berhenti. Habis tauhid, kita akan ulang balik tauhid. Sampai bila-bila. Kita akan baca fiqh, tauhid, tasawuf. Supaya apa? Sentiasa kita mendengar, timbul keyakinan. Sampai tahap betul-betul yakin dalam diri kita. Dan lagi firman Allah Ta'ala, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Yaitu, yakni bahawasanya kami dapati akan sekalian ibu bapa kami atas jalan yang muafakat mereka itu atasnya, dan kami atas jalan bagi mereka itu kami ikut. Maka sekalian sanak saudara, jangan kamu ikut akan sekalian perbuatan ibu bapa kamu apabila bersalahan agama Allah Ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tiada boleh kita mentaati makhluk untuk kita memaksiatkan Tuhan. Jadi sebagaimana adat-adat tok nenek kita, kalau benda tadi salah tetap salah, tak boleh kita nak ikut. Agama Islam yang diredai oleh Allah Ta'ala, kerana sekalian mereka itu diperangi oleh Nabi SAW sebab kafirnya. Padahal ia mengikut menyembah Allah Ta'ala, tiada diterima oleh Nabi akan ikrarnya. Kalau mulut kata sembah Allah, tapi hati ada yang lain selain daripada Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala tak iktibar, Allah Ta'ala tak kira. Kemudian maka kami masuklah kepada bicara yang dahulu. Patah balik. Dia saya kata dia meleret jauh. Dia cerita ke mana hendak pergi. Dia patah balik. Kami masuk kepada bicara yang dahulu. Kemudian datanglah Jibril dan Mikail dan Israel kepada Nabi SAW. Kan Jibril datang kepada kubur Nabi, makam Nabi. Maka memakan itu akan dia daripada segala bau mana apa tu yang dibawa, daripada mahkota, pakaian, selendang, ya, alhamdi, panji kepujian, itu Nabi yang bawa. Maka berkata Jibril, di mana sahabatku, di mana sahabatku. Bukan berkata Jibril ya, berkata Nabi itu. Di mana sahabatku? Maka berkata Jibril alaihissalam, hai roh yang baik-baik lagi taat kepada Tuhan, kembalilah engkau kepada badan yang suci. Kemudian maka bangkitlah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini Nabi cari sahabat dia. Ini sohbah penting dalam kehidupan kita ni. Sohbah tu duduk sekali. Ma akhaztul ilma bil qil wal qalb, bal akhaztul ilma bi suhbatir rijal. Aku tak ambil ilmu daripada kata macam tu, kata macam ni. Itu bukan ilmu. Tapi yang aku ambil ilmu, dapat yakin bi suhbatir rijal. Duduk dengan orang-orang, duduk sekali dengan orang-orang yang rijal, orang-orang yang kuat. Mana yang kuat keyakinan dia, ada jalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat sohbah. Nabi bila bangkit daripada kubur, dia tanya umat dia, dipakaikan dia dengan segala pakaian dia, yang seterusnya yang dicari apa dah? Sahabat dia. Siapa orang yang berserta dengan dia? Bangkit Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Maka mendatanglah oleh seorang malaikat dan disertanya dua pakaian dan dua mahkota dan dua burak.
maka memakaikanlah oleh keduanya akan pakaian tersebut itu, dan menanggung keduanya. Menunggang dan menunggang keduanya. Padahal Rasulullah SAW berkata, ia sempurnakan janjimu hai Tuhanku yang tiada mengubahkan janji. Allah Ta'ala, innaka la tukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Nabi minta, ya Allah, sempurnakanlah janjimu sebagaimana apa yang kamu janjikan. Kemudian maka berjalanlah mereka kepada bumi yang putih. Ini ahwal kiamat. Apa ada bumi yang putih? Yaitu bumi yang suci, yang adalah panjangnya perjalanannya 40 tahun. Ini perjalanan panjang bumi tersebut. Di mana ini sebahagian daripada benda-benda yang gaib. Benda-benda yang gaib, benda-benda sam'iyat di hari akhirat. Maka perjalanan bumi itu mana 40 tahun. Panjangnya 40 tahun. Maka berhentilah mereka di sana. Padahal Jibril daripada kanan Nabi SAW dan Mikail di kirinya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma di hadapannya. Kemudian berfirman Allah Ta'ala, Jalla Jalaluh, hai Israfil, tiupkan oleh kamu akan sangkakala. Maka Israfil pun meniuplah. Kemudian berkata ia, demikian bunyinya pada tiup yang pertama, hai sekalian tulang yang pecah-pecah dan kulit yang bercerai-bercerai dan daging yang telah hancur, bangkitlah kamu sekalian yang di dalam perut burung dan yang di perut sekalian binatang yang buas, di dalam laut yang berombak dan yang di atas gunung yang di dalam perut. Maka bangkitlah sekalian kamu, datanglah kepada Tuhan yang bersifat kebesaran dan kekerasan. Maka bergeraklah bumi itu dan keluarlah sekalian barang yang ada padanya. Bila malaikat perintahkan bangkit, bumi pun bergerak keluar. Kita ni semua ada apa dah? Ni belah belakang bawah kita ni orang panggil ajbuz zanbi. Ajbuz zanbi, tulang tongking belakang. Itu tak hancur. Itulah benih yang akan dizuhirkan kita di hari akhirat. Saat ni daripada benih itulah akan datang balik, yang mana berdaging tulang kita semua akan datang balik. Macam ni juga di hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, wa akhrajatil ardu asqalaha, yakni mengeluarkanlah oleh bumi itu sekalian yang berat. Bukan sekalian yang berat, mana muatan, masuk kata yang berat, mana muatan-muatan bumi. Apa yang dimuat oleh bumi, bumi akan keluarkan. Kemudian disuruhkan, bukan berat ya, asqal itu mana muatan. Kemudian disuruhkan Allah Ta'ala akan sekalian roh, bahawa kembali ia pada sekalian tubuhnya. Hai tubuh yang taat bagi Tuhannya, lepaslah engkau dan dilepaskan akan dia daripada api neraka. Dan berkata sekalian roh orang kafir dan maksiat, hai tubuh yang maksiat, tengok, baru rasa menyesal. Bagi Tuhannya yang menjadikan binasalah engkau, dan engkau binasa akan daku, sebab engkaulah maka aku binasa. Salah menyalah di hari akhirat. Yang zuhir menyalahkan yang batin menyalahkan yang zuhir. Kenapa? Sebab hidup kita dalam dunia, kita tak kenal yang mana zuhir, yang mana batin. Saya dah ajar apa mana insan. Pasti ada himpunan daripada zuhir dan batin. Yang batin tu orang panggil yang bangsa ketuhanan. Bangsa ketuhanan tak? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semua dapat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Yang bahasa zuhir ini tubuh. Tak? Tubuh bahasa zuhir. Jadi yang zuhir dengan yang batin dia kena sama seiring. Kalau tak seiring zuhir dengan batin, yakni di hari akhirat masalah besar. Jadi kalau kita tak mengenal yang mana zuhir, tak mengenal mana yang batin, bermakna kehidupan kita tak seiring. Yang itu yang dipersoal oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Kerana pekerjaanmu berbuat dosa kepada Allah, maka engkaulah masuk kepada tubuhnya. Hai nyawaku, asal daripada tanah dan air dan angin dan api. Ini asal kejadian apa dia?
unsur kejadian, 4 unsur kejadian anak Adam yang kita hidup atas dunia sebab unsur yang 4. Unsur yang berbeza-beza, unsur yang ada sebahagiannya dia boleh masuk, ada sebahagian berlawanan. Air dengan tanah boleh masuk, angin dengan api boleh masuk, air dengan api tak boleh masuk, berlawan tak? Itu hebatnya manusia ni. Dalam badan kita ni ada 4 unsur. Kita hidup, itu yang kita hidup kadang ni turun naik macam mana, semangat, rasa nak buat baik, kadang turun, tak apa, kita tak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kenapa jadi macam tu? Sebab unsur-unsur yang 4 yang ada dalam badan kita ni. Suatu pun tiada dapat aku ambil, adalah nyawa pada aku, maka aku perbuatlah pekerjaan yang halal dan yang haram, sebab ada nyawa pada aku. Maka firman Allah Ta'ala, baca dulu ya, janganlah engkau berhenti. Sangkut ya. Dan api, suatu pun tiada dapat aku ambil, adalah nyawa pada aku, maka aku perbuatlah pekerjaan yang halal dan yang haram, sebab ada nyawa pada aku. Maka firman Allah Ta'ala, janganlah engkau berhenti di hadratku, dan yang salah itu atas engkau keduanya. Janganlah engkau berhenti bermakna seolah kata menyalahkan Tuhan. Salahkan diri kita. Salahkan diri kita. Kenapa salahkan diri kita? Nabi Muhammad dah bawa tak cerita? Nabi bawa syariat. Nabi Muhammad dah wafat. Ulama-ulama untuk Nabi tinggal. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris bagi Nabi. Nabi tinggalkan orang-orang yang berilmu, bercerita kepada kita. Kenapa kita tak ambil iktibar? Jadi salah kita tak menunaikan janji sebagaimana perjanjian awal kita, alastu birabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Ya, semua rohaniah kita menjawab daripada Allah Ta'ala, qalu bala syahidna, berkata mereka itu bala, bahkan syahidna, kami menyaksikan ya Allah kamulah Tuhan kami. Tapi kita lupa perjanjian. Bila kita lupa perjanjian, munasabah dah di hari akhirat Allah Ta'ala azab kita. Munasabah. Jangan salahkan Allah Ta'ala. Jangan salahkan Nabi Muhammad. Jangan salahkan orang-orang berilmu yang mereka menyampaikan ilmu. Salah kita tak mencari ilmu, tak mau beramal. Maka firman Allah Ta'ala, wallahu alam. Cukup. Panjang ya ahwal hari kiamat ni. Baca sebulan sekali. Bila nak habis tau. Dia agak lambat sikit lah. Tapi awal hari kiamat ni panjang. Cuba kita tengok ni. Masya Allah ya. Peringatan untuk kita. Jangan kita anggap mudah ya. Semua benda-benda kita akan hadap nanti. Hadis muhimmah ya. Muka surat berapa hadis muhimmah? Muka surat 26 sampai 26 ke 25? 26 ya. Bermula segala kelakuan hamba Allah Ta'ala itu 4. Situ? Situ ya? Bermula segala kelakuan. Ya, itu. Betul. Bermula segala kelakuan hamba Allah Ta'ala itu 4 perkara. Jua. Tiada yang 5. Ini kelakuan-kelakuan ataupun mana apa yang zuhir pada kehidupan manusia. Pertama, nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat. Dan kedua, bala. Dan ketiga, taat. Dan keempat, maksiat. Jadi mudah kita kata nikmat, bala, taat, maksiat. Di mana duduk kita? Allah Ta'ala beri nikmat, tertolaklah bala. Allah Ta'ala beri kita taat, tertolaklah. Allah Ta'ala nak menyatakan sifat jalal, sifat jamal Allah Ta'ala. Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat kecantikan Allah Ta'ala.
Maka jika ada engkau daripada nikmat, mana golongan-golongan orang yang diberi nikmat? Mana golongan orang yang diberi nikmat? Terlampau banyak nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha, kamu tak akan dapat hitung. Nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mata, nikmat telinga. Lebih-lebih lagi nikmat Islam yang Allah Ta'ala zahirkan kepada kita. Bukan semua orang dapat. Siapa yang Allah Ta'ala kurniakan dapat iman, dapat Islam. Siapa yang Allah Ta'ala tak kurnia tu yang jadi kafir tu. Allahu Akbar ya. Mereka lahir dalam keadaan kafir, kita lahir dalam keadaan agama Islam. Maka yang demikian itu dituntut oleh hak Ta'ala daripada engkau itu syukur. Ya, patutnya bila dapat nikmat kita mensyukuri di atas nikmat Allah Ta'ala. Macam mana jalan kita mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala? Kita gunakan kepada tempat yang sewajarnya. Macam mana tempat sewajarnya? Tu ta'rif syukur apa dia? Tasarruful abdi jami'a ma an'amallahu bihi li ajri. Mana kita menggunakan jami'a ma an'amallah, sekalian barang yang memberi nikmat oleh Allah Ta'ala, li ajli, alaihi li ajli, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita buat untuk mentaati Allah Ta'ala, mata kita buat untuk mentaati Allah Ta'ala, telinga kita Allah Ta'ala bagi untuk apa? Kita dengar, cari benda yang taat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anggota kita kalau kita gunakan dalam taat pada Allah Ta'ala, bermakna syukur kita kepada Allah. Bukan nak kata Alhamdulillah. Kalau kata Alhamdulillah pun sebahagian, ini baru kita belajar minggu sudah kan dalam kitab apa? Penawar bagi hati kan? Syukur. Saya dah terangkan dulu dah. Dan jika ada engkau mendapat bala, manusia, kehidupan manusia tak sama ada nikmat ataupun bala, maka yang dituntut oleh hak Ta'ala, mana Allah Ta'ala daripada engkau itu sabar. Kita kena ada sifat sabar, tahan. Sabar-sabar itu yaitu menahan, menanggung kesusahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan jika ada engkau daripada yang berbuat taat, menuntut oleh hak Ta'ala daripada engkau itu, memandang akan taat itu anugerah Allah Ta'ala atasmu. Ini yang disebutkan dalam Jawhar Tauhid apa dia? Wa yusibna pa bimahdil fadli wa ayyu'adzibna pa bimahdil adli. Jikalau kami beri pahala atas seseorang, macam mana Allah Ta'ala beri pahala? Allah Ta'ala lorongkan kita ni rasa nak buat taat, ya, nak baca Quran, nak baca selawat, bangkit malam, melakukan amal ibadat fardu, ada lebih pula melakukan amal ibadat sunat, macam-macam ketaatan yang kita lakukan. Itu sebenarnya anugerah kurniaan Allah Ta'ala atas diri kita. Bukan cerita kita nak ada ilmu, bukan pandang di situ. Allah Ta'ala itu sayang kepada kita, Allah Ta'ala lorongkan. Kalau tidak, kita ni jahanam, rosak kita ni. Ya, kalau bukan kurniaan Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala, rosak kita dah. Sabah diri kita baliklah, di mana letak kita sekarang ni? Allah Ta'ala letakkan kita di sini, mengaji, orang menghayati, ya, orang yang memahami makna la ilaha illallah, orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad, orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Oh, alhamdulillah, kurniaan Allah Ta'ala. Memandang, dia kata, engkau memandang akan taat itu, yaitu anugerah Allah Ta'ala atasmu. Dan jika ada engkau itu dengan berbuat maksiat, maka yang dituntut oleh hak Ta'ala, engkau itu taubat kepadanya. Kalau kita buat maksiat, Allah Ta'ala perintahkan kita ni bertaubat. Jadi kalau Allah Ta'ala detikkan di hati kita rasa nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, bermakna kita ni orang yang baik lah. Yang kita takut, na'udzubillah min zalik, apa dia? Kalau Allah Ta'ala lorongkan kita buat maksiat, tapi tak terdetik di hati kita rasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai, kalau macam ni berat. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita jadi macam tu, kita berat. Kan dalam hikam ada sebut 3 golongan. Pertama, taat sentiasa, itu Nabi-Nabi dan Rasul. Yang kedua, taat kadang-kadang jatuh juga melakukan maksiat, tapi bila jatuh buat maksiat, terdetik di hati dia rasa bersalah, bertaubat pada Allah Ta'ala. Tuan Hikam kata 2 golongan ni golongan yang bertuah, normal, standard lah.
Mana ada kita taat sentiasa, ada juga kadang-kadang. Betul tak? Standard. Yang kita tak mau golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, dia boleh buat maksiat, Allah Ta'ala tak bagi di hati dia terdetik rasa bersalah, rasa nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia rasa syok buat maksiat, dia tak fikir pun, dia tak rasa bersalah. Dia tak rasa bersalah buat maksiat. Na'udzubillah. Jadi bertaubat. Taubat ni penting. Sebagaimana saya sebut cerita istighfar Abdullah Fasik kan. Tahu kan cerita istighfar Abdullah Fasik? Bila mana dia meninggal, seorang pun tak mau urus jenazah dia. Bila tak mau urus, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sendiri, wahai Nabi Muhammad, urus jenazah Abdullah ni, Abdullah Asyatari, atapan Abdullah Fasik. Nabi Muhammad urus. Dah selesai apa semua, ditanya kepada isteri dia, apa benda yang suami kamu buat ni? Isteri dia kata, tak ada, suami aku ni ahli maksiat. Siang dia keluar rumah, dia pakai hadap je buat maksiat. Tapi bila balik rumah malam bertaubat, dia akan ada dalam kitab Abdullah Fasik, istighfar Allah Fasik, dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benar taubat. Dia merasa bersalah, ya Allah, aku ni silap banyak, tak ada kekuatan ya Allah, kamu hadapkan aku pada buat maksiat ya Allah, hari ini aku minta ampun ya Allah. Banyaklah kalam-kalam dia tu, aku salah guna nikmatmu ya, macam-macam ayat-ayat dalam tu. Dia bertaubat macam ni, Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Ahli syurga tak dia? Kenapa saya kata ahli syurga? Sebab Rasulullah sendiri yang jadi imam sembahyang jenazah dia. Rasulullah sendiri yang jadi imam. Kalau dah Rasulullah yang sembahyang untuk mayat tersebut, itu confirm ahli syurga. Sedangkan dia ahli maksiat. Kenapa? Sebab ada terdetik di hati dia rasa nak bertaubat, rasa bersalah kepada Allah Ta'ala. Yang terdetik di hati kita rasa bertaubat, rasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Sebenarnya kasih sayang Allah Ta'ala. Na'udzubillah, kita takut dia tak ada berasa. Bila buat salah, dia tutup kesalahan dia, dia tak rasa bersalah. Tenang dia. Yang ni ingat, sampai masa Allah Ta'ala cabut nyawa kita, tak ada guna lah. Na'udzubillah. Demikianlah engkau fikir akan tiap-tiap waktumu itu, dan suatu saat dibiarkan akan dirinya di dalam itu. Apa tu? Dan suatu saat dibiarkan dirinya di dalam itu bagai makan dan minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh syarak. Saya baca dulu. Maka bahawa sesungguhnya di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolongi atas beberapa saat di dalam berbuat ibadat. Menolongi atas beberapa saat di dalam berbuat ibadat. Ayat dia sangkut-sangkut banyak. Kita berhenti sekerat jalan dulu, kita pun tak tahu punca baca. Dia kata, dan suatu saat dibiarkan akan dirinya itu bagi makan dan minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan. Ini apa dah? Cara kita nak mengurus waktu kita. Sebahagian daripada waktu yang berlalu bagi ada habuan untuk makan, minum dan barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan. Boleh kita mengecapi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala izinkan. Maka sesungguhnya di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolongi atas beberapa saat di dalam berbuat ibadat. Jadi pesan Tuan kitab ni iaitu jangan kita buat benda harus sampai kita tak ada niat untuk melakukan amal ibadat. Kita tak ada berniat untuk melakukan amal ibadat, bicara makan, minum, tapi benda halal. Makan, minum daripada benda yang halal berlebih-lebihan. Jadi bermakna walaupun buat benda harus, tetapi di situ dah masuk dah nafsu. Nafsu dah masuk. Itu yang dia kata, sesungguhnya di dalam saat yang disukai oleh nafsunya itu menolongi atas beberapa saat di dalam berbuat ibadat. Sepatutnya dalam saat yang sedikit tersebut buatlah amal ibadat. Buat amal ibadat. Pada kita buat benda-benda yang harus, yang
Bukan Allah Ta'ala larang pun, tetapi waktu-waktu yang berlalu dengan sebab kita buat benda-benda yang harus, sepatutnya di situ kita dapat melakukan amal ibadat. Ini hujung-hujungnya. Kita ambil faedah yang seterusnya. Dan faedah yang kelima dengan sebab berkahwin itu apa dah? Faedah berkahwin melawani hawa nafsu dan memerangi akan dia nafsu. Macam mana? Dengan mentadbirkan hak yang wajib atasnya bagi istrinya. Apa nak? Hak yang wajib atasnya, atas suami bagi istri. Jadi kita kena ingat ya, istri kita tu kita ambil atas amanah daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Amanah daripada Allah Ta'ala tu sebenarnya. Orang laki-laki kena ingat ya, di hari akhirat Allah Ta'ala tanya balik kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu ra'iyah, orang yang memelihara amanah, dan tiap-tiap orang yang memelihara amanah pasti akan ditanya tentang amanah yang diberikan ke atasnya. Jadi kita ditanya tak tentang apa yang kita tunaikan kepada isteri kita. Tu tuan kitab kata apa? Faedah yang kelima dengan sebab berkahwin itu melawan hawa nafsu. Lawan nafsu kita dan memerangi akan dia dengan mentadbirkan hak yang wajib atasnya bagi istri. Kalau atas mana mudarat atas suami, bagi mana manfaat bagi istri. Kan perempuan Allah Ta'ala jadikan fa innaha khuliqat min dila'in a'waj. Perempuan ni Allah Ta'ala jadikan daripada tulang yang paling bengkok. Kalau kamu paksa nak betulkan dia, patah. Tapi kalau kamu biarkan dia dalam keadaan macam tu, dia akan terus bengkok. Kan Allah Ta'ala jadikan. Itu yang Nabi kata, istausu bin nisa'i khairan. Wasiat oleh kamu akan perempuan ni dengan kebaikan. Cerita apa yang terbaik untuk mereka. Kalau kita sebagai istri, ya, bimbing istri kita, mana tunaikan hak yang wajib atasnya bagi istri. Tunaikan apa? Nafkah kita, didikan. Pertama sekali didikan ya. Nafkah nombor satu lah. Makan, pakai, tempat tinggal. Itu 3. Kena bagi pada isteri kita. Lepas tu bimbingan agama. Bimbingan agama ni kadang kita banyak terlepas pandang. Kan Nabi suruh kahwin perempuan kerana kecantikan, kerana harta, kerana keturunan, kerana agama. Tapi Nabi kata fazfar lidiniha, pilih oleh kamu lidiniha, bagi agamanya. Kalau tak ada kalau ada 4 lagi cantik. Kalau tak ada cukup 4, paling tidak ambil lidiniha. Taribat syadak, nescaya terpelihara 2 tangan kamu. Apa maksud? Kamu akan selamat. Cari yang agama. Jadi sepatutnya kita sebagai suami, hak atas isteri dia, manfaat untuk isteri dia, kena bagi didikan agama. Terutamanya bab i'tiqad. Ya. Kalau kita tak mampu nak mengajar, isteri itu kena suruh mengaji. Tak kisahlah mengaji di mana-mana pun, suruh mengaji bab i'tiqad, suruh mengaji ilmu fiqh untuk dapat beramal. Kalau tidak, kita orang laki-laki di hari akhirat sangkut. Kan? Kita kena buat apa amanah yang Allah Ta'ala berikan. Dan sabar atas kelakuan isteri yang tiada muafakat dengan dia. Apa makna tak muafakat? Tak sesuai dengan keadaan diri kita, tak sesuai dengan jiwa kita. Tengok perangai isteri macam mana. Jadi sabar. Kenapa kita perlu bersabar? Imam Haddad kata, jangan kamu jadikan kuasa kamu wahai orang laki-laki, dengan kuasa kamu menyebabkan isteri kamu masuk ke dalam api neraka. Tahu kuasa kita pandang, ni aku suami, sikit-sikit kita kata derhaka, isteri derhaka. Jangan macam tu. Kita kena pandang dengan, kita ambil isteri kita dengan amanah daripada Allah Ta'ala, kita kena sabar. Sayyidina Umar, biasa Sayyidina Umar ada isteri dia kata macam mana, kata macam tu, kata macam ni. Sahabat yang lain kata, cerai dia lah, cari yang lain lah, cari yang lain. Sayyidina Umar jawab apa? Dia kata, isteri aku jasa dia banyak kepada aku. Banyak macam mana? Dia yang melahirkan anak aku.
Nama anak bin kakak aku ni bukan bin kakak dia. Dia masak makanan aku, dia basuh pakaian aku, dia jaga rumah aku, jaga harta aku, semua banyak. Banyak apa yang isteri khidmat untuk suami dia. Kalau macam tu, bagi seorang suami dia kena ada sifat sabar. Apa perangai-perangai isteri yang tak sesuai ataupun tak setuju dengan jiwa dia, pelan-pelan dia kena didik sifat sabar. Jangan cepat melenting. Ya, dalam rumah tangga ni masalahnya selalunya yang dibuat siapa dia? Suami. Sebab kenapa? Sebab dia memandang dia berkuasa. Dia kerja hebat, dia suami, isteri duduk rumah tak ada apa. Yang ni masalah kadang. Yang kalau dia tak reti, dia menganggap diri itu hebat. Dia tak boleh macam tu. Kesempurnaan orang lelaki di mana? Dengan isteri dia lah. Kesempurnaan orang lelaki dengan isteri dia. Patutnya lengkap melengkap tak? Kalau dah kesempurnaan bermakna lengkap melengkapkan dalam kehidupan. Kalau sebelah tak sempurna, seorang perempuan pun tak sempurna. Tapi kalau berganding dah dua orang, baru dipanggil sempurna dalam kehidupan. Okey, sabar dengan kelakuan isteri yang tiada muafakat dengan dia. Dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada istrinya itu. Ya dah nama berumah tangga, biasalah. Dia mesti ada kesusahan. Nah, orang-orang dulu perkataan hukama kata apa? Kahwin seronok sebulan, susah selama-lamanya. Seronok sebulan, awal kahwin tu seronok. Habis tu dah ada anak, dah apa semua, susahnya membesarkan anak, kena jaga, kena bagi nafkah apa semua, susah selama-lamanya. Tapi itu perkataan hukama supaya kita berfikir apa? Berfikir kahwin ni makna kerja dia berat, tanggungjawab dia besar. Menanggung atas kesusahan daripada istrinya itu dan mengusaha di dalam mengislahkan dia. Apa makna mengislahkan? Mengelokkan isteri kita dan menunjukkan dia isteri kepada jalan agama. Ni tunjuk, ajar kepada dia. Bagi isteri kita didikan 3 ilmu ni, jangan lepas. Kalau tidak, fardu ain kita tak lepas. Apa dia? Fiqh, tauhid, tasawuf. Fiqh, tauhid, tasawuf. Yang ni kena. Jangan kita tak ajar kepada isteri kita. Tak lepas. Allah Ta'ala tuntut di hari akhirat kalau kita tak beri pengajaran, pengajian kepada isteri kita tentang 3 ilmu ni. Dan syariat, ya, jalan agama dan syariat Muhammad, Nabi Muhammad, serta bersungguh-sungguh pula mengusahakan bagi rezeki yang halal. Jadi kita didik isteri kita dengan agama, kemudian kita sebagai seorang suami cari harta yang halal untuk nafkah. Rezeki yang halal kerana memberi belanja akan dia. Perempuan kaya tak? Perempuan kalau isteri orang semua kaya. Tak kira kalau suami dia sengkit sekalipun, yang nama isteri orang semua kaya. Bangun pagi minta duit je. Betul tak? Perempuan minta duit je. Makan hari ni mana? Ni sampai ke malam ni kita kena standby dah. Kalau dia tak nusyus, tak derhaka kepada suami, bangun pagi mana duit? Aku nak makan. Kalau tak ada, kita bubuh dalam buku 3-5. Ini hutang banyak ni, tak bagi makan. Dia kena bagi nafkah yang cukup. Isteri semua kaya, sebab itu terima zakat. Perempuan boleh terima zakat tak kalau isteri orang? Atas nama fakir miskin. Tak sah terima zakat atas nama fakir miskin. Kalau terima zakat atas nama berhutang boleh. Kalau dia isteri orang. Faham? Kalau lelaki boleh terima atas nama fakir miskin. Tapi kalau yang nama perempuan, semua kaya. Kaya apa Ustaz? Suami saya, tokok duit tak ada dia. Kaya lah tu. Suruh suami cari duit, aku tahu makan, ada minum, ada tempat tinggal. Cukup senang perempuan. Kalau laki-laki tak tunaikan, bermakna bersalah tak? Bersalah. Lelaki kena usaha cari rezeki yang halal untuk keperluan belanja isteri itu.
dan mentarbiyahkan segala anak-anaknya, maka sekiranya itu yaitu amal yang sangat besar pahalanya. Dan mentarbiyahkan segala anak-anaknya. Mentarbiyah mana mendidik segala anak. Anak itu amanah daripada Allah Ta'ala, ya. Maka sekiranya itu amalan yang amat besar pahala. Nak jaga anak, membesarkan anak, melahirkan anak, ya, itu kerja yang berat. Kan Nabi Muhammad dalam peperangan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih pahala? Ni nampak musuh dah di depan ni, musuh dah bergerak dah ni. Sahabat Nabi semua baris tanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding kita yang akan bertempur dengan musuh di depan tu? Tak jauh dah, musuh tak jauh dah. Nabi kata, orang yang lebih pahala hebat yaitu yang berada di rumah perempuan-perempuan yang mengandungkan anak, perempuan-perempuan yang membesarkan anak, mendidik anak dia. Ingat kerja mudah kata? Oh, bukan kerja mudah tu. Nabi kata, mereka yang lebih hebat. Nabi nak cerita apa? Kerja perempuan berat. Berat tu kerja dia. Jangan anggap mudah. Kita orang cari suami, cari rezeki, ya, berat juga. Tapi kadang kita tak fikir lah, kita balik kerja kita tidur lah, ya. Kan? Ni kalau perempuan bekerja, balik dia urus lagi rumah, anak-anak lagi, anak tak tidur, tak selesai, dia tak tidur lagi. Ini kita tahulah, kita pun orang berkeluarga juga kan. Kita tahulah isteri kita macam mana. Kita orang lelaki dah. Saya habis ngajar pukul 11.30 pagi. Tak ada dah, saya tidur ya. Nanti tengah hari baru bangkit. Itu tetap dah rutin harian. Kita tak fikir dah. Itu kerja kita. Memang kadang malam lewat tidur, tapi tetap dah. Kita tak fikir apa dah. Lain. Jadi untuk membesarkan anak, mentarbiyah anak, satu benda yang besar, ya, susah. Kerana adalah pekerjaan yang demikian itu riayah dan wilayah. Riayah mana pemeliharaan, dan wilayah mana kena ada berkemampuan. Maka adalah kelebihan kedua itu amat banyak lagi besar. Sabda Nabi SAW, yauman wala adilun afdalu min ibadati sab'ina sanah. Artinya sehari daripada yaumun min walin adilin, baca gitu. Yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanah. Artinya sehari daripada wali adil, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil itu terlebih afdal daripada berbuat ibadat 70 tahun. Wali, siapa wali? Kita. Ini orang panggil wali bagi anak kita. Waliul mal bagi harta orang yang di bawah kita. Yang memerintah. Kalau orang laki-laki, orang yang di bawah dia itu orang panggil wali, wilayah dia. Wilayah kita, keluarga kita lah wilayah kita. Keluarga kita tu wilayah kita, isteri kita termasuk dalam wilayah kita, anak-anak kita di dalam wilayah kita. Dia kata sehari daripada wali yang adil, orang yang mempunyai perintah yang adil itu. Jadi kita melaksanakan perintah kita dengan adil. Apa makna melaksanakan perintah dengan adil? Letakkan sesuatu kena pada tempat dia. Itu 70 tahun. Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya, ahli mana isteri, dan anaknya itu menempati akan kesusahan di dalam pergi perang sabilillah. Sabar bab mencari harta, terutama susah, ya. Itu ibarat yang kita keluar pagi cari duit, balik petang, itu pahala dia keluar fi sabilillah. yakni pahala menanggung kesusahan ahli itu seperti menempati pahala kesusahan pergi perang sabilillah.
Dan demikian lagi belanja yang dibelanjakan. Wallahu alam. Kita ada baca 2 kitab lagi.